Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton dirahmati Allah sekalian, semoga Allah Taala sentiasa merahmati kita, memelihara kita, keluarga dan anak-anak rakan tetangga kita daripada COVID-19, dan di waktu yang sama kita mengambil ini sebagai suatu peringatan daripada Allah supaya kita dekat dengan dia, sentiasa ingat pada dia, sentiasa berdoa pada dia. Dalam situasi cabaran yang besar ini, tentulah kita yakin bahawa sesuatu yang berlaku ini dia akan berlaku dengan kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa saya menimpa kamu, maka dia berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Maka kerana itu kita mohon lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada wabak yang besar yang tak pernah kita fikir yang melanda negara kita dan dunia seluruhnya. Tuan-tuan sekalian, pada hari yang mulia ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita mengikuti dan mendengar suatu hadis Nabi SAW. Mungkin hadis ini biasa kita dengar, ya, tapi kalau diulang-ulang mudah-mudahan dia bertambah keberkatan, menambah kuat ingatan kita dan kita boleh sampai pada orang lain insya-Allah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang suatu perkara yang disukai oleh Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Faqultu ya Rasulullah akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Qala laisa kadzalik walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Ta'ala juga tidak senang untuk bertemu dengannya. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW beritahu kita, mengajar kita dua perkara. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengannya. Kalau kita berjumpa orang kita sayang, orang yang kita suka, kita seronok berjumpa dengan dia. Ya, bahkan kita rasa penghormatan kita dapat jumpa dia. Bahkan kita rasa satu kemuliaan bila kita jumpa dengan dia. Bahkan kita ambil peluang kalau nak bergambar ke, nak kucuk tangan ke, nak cium tangan ke, nak peluk ke, nak sebagainya. Tapi COVID ni semua tak boleh lah. Ya, tapi ini sebutnya kita akan buat. Kalau boleh kita nak sesuatu daripada dia. Ya, kalau katalah kita jumpa dengan takdir Allah, tuan-tuan jumpa dengan seorang imam, kata dalam Rumah Sudais sebagai contoh. Kalau boleh kita nak pakai serban dia, kita nak tukar serban kita kalau boleh. Ya. Dan kita seronok dah jumpa dia, seronok. Apa tanda seronok kita? Kita beritahu orang lain, oh tadi saya jumpa sipulan-sipulan, tadi saya bergambar, tunjuk gambar ni, saya gambar dengan sipulan-sipulan. Ya, kita tunjuk gambar, kita beritahu kawan-kawan kita, pasal apa kita seronok jumpa dengan dia. Nabi sebut, siapa-siapa yang seronok bertemu dengan Allah, ya, tentulah kita seronok berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ya, kita bertemu dengan Allah Ta'ala, maka ahabballaha liqa'ahu, maka Allah juga sebenarnya seronok berjumpa. Kadang-kadang kita seronok jumpa orang tu sipulan-sipulan, tapi orang tu tak seronok jumpa kita. Ya, tapi kita seronok jumpa dia. Dan Allah Ta'ala tidak begitu. Kita seronok jumpa dia, Allah juga seronok bertemu dengan kita. Tapi kata Nabi SAW, wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci, tak suka, tak seronok bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah juga tak nak jumpa dengan dia. Ya. Allah pun tak suka jumpa dengan dia. Mendengarkan kata-kata itu, Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, akrahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Apakah takut ni, kariha liqa Allah ni, tak suka jumpa Allah ni, tak suka mati? Sebab kita nak jumpa Allah kena mati sebagai contoh. Nak masuk syurga kena mati dulu. Ya. Jadi apakah maksud itu kematian ya Rasulullah? Sebab kami semua takut dengan mati ni. Ya, siapa berani mati? Semua orang takut mati. Walaupun amal macam mana pun, baik macam mana pun, suka tak mati? Semua orang tak suka mati. Ya. Jadi oleh kerana itu, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah
Tak suka ni dengan maksudnya tak suka kematian sebab kami semua tak suka dengan mati. Ya, lalu kata Nabi SAW, ya, laisa kazalik, bukan begitu, bukan itu yang maksudnya. Ya, walakinnal mu'min, kata Nabi, orang akan tetapi orang mukmin ni iza busyir birahmatillah, bila dia beritahu dengan dikhabarkan berita gembira dengan rahmat Allah. Ya, Allah Ta'ala akan masukkan orang beriman dalam syurga, Allah Ta'ala ampun dosa orang beriman, Allah Ta'ala akan gandakan kebaikan, Allah akan balas semua kebaikan di akhirat. Bila dikhabarkan berita-berita gembira tersebut, birahmatillah wa ridwanihi, dengan rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah, Allah ampun dosa kita, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah dah angkat derajat kita semua sekali, wa ridwanihi, dan redha Allah Ta'ala pada kita. Orang beriman Allah redha, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha dan kita redha pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatihi, diberitahu gembira, berita syurga. Orang beriman akan masuk syurga Allah Taala. Orang beriman akan ditingkat dalam syurga Allah. Orang beriman dapat rahmat, dapat redha Allah, diampun dosa, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahabba liqa Allah, tentulah dia suka seronok jumpa dengan Allah Taala. Pasal apa? Ya, macam kita dapat surat anugerah, tuan dapat surat, tuan diminta hadir ke istana untuk dapat pingat. Ya, kita pergi ni tak sama dengan kita pergi sebagai tetamu. Ya, kita pergi sebagai tamu duduk tunggu tengok orang lain dapat pingat. Ya, tak sama orang yang dapat pingat. Kalau orang beriman, dia tahu dah dijumpa dengan Allah, Allah nak balas syurga. Jumpa dengan Allah, Allah nak beritahu Allah ampun dosa. Jumpa Allah nak beritahu, Allah tak nak beritahu bahawa Allah Ta'ala redha pada kamu. Seronok nak jumpa Allah. Sebagaimana orang seronok pergi ke istana, katalah contoh, kan dapat pingat, beli kasut baru sebagai contoh, pakaian pun smart sebagainya, buah minyak wangi, ya, pakaian pun tak mudah lah. Ya, dia rasa seluruh dunia tengok dia, pada orang tak tengok dia, tapi perasaan dia seronok pergi. Pasal apa? Duduk pun seronok tunggu giliran. Bila sebut nama dia, oh rasa seronok dia. Tuan-tuan sekalian, itu dunia. Akhirat lagi, sebab tu kata Nabi, dia seronok dapat berita gembira. Apa dia? Allah nak bagi syurga. Ya, seronok nak jumpa Allah Ta'ala, Allah nak balas syurga. Tuan-tuan, ni syurga. Kita dapat terima kunci rumah pun seronok. Ya, cabutan bertuah dapat sebuah rumah, dapat kunci rumah, seronok gembira. Ya, dapat surat kahwin, lagi seronok. Ya, ni seronok, berita gembira. Maka kata Nabi, tentulah dia gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan dia. Masya Allah. Ya. Tapi kata Nabi, wa innal kafira, ada pun orang kafir, orang syirik pada Allah, orang tak beriman dengan Allah Ta'ala, ya, dikhabarkan berita azab. Yang menanti dia apa dia? Azab Allah. Yang menanti dia kemurkaan Allah. Yang menanti laknat Allah Ta'ala. Menanti dia neraka Allah. Ya. Seronok tak dia pergi jumpa? Ya. Sebagaimana hakim jatuh hukuman seorang disebat 10 rotan atau 100 rotan. Dia bawa dalam penjara 10 tahun. Waktu nak diheret itu, ya, untuk disebat tu, ya, jauh beza dengan yang pertama tadi. Yang pertama pergi dengan gembira. Yang kedua pergi tak boleh. Kalau boleh dia lembik orang, heret dia. Ya. Maka begitulah. Suka tak pergi tempat sebatan? Dia tak suka. Suka tak dia pergi buat tali gantung? Semua orang tak suka. Apatah lagi suka tak dia pergi untuk dapat azab neraka Allah? Tentu dia tak suka. Ya. Pergi pada kemurkaan Allah Ta'ala. Ya. Pergi untuk dapat murka Allah, laknat Allah. Tentu dia tak akan pergi. Maka orang macam ni kata Nabi SAW, kariha liqa Allah, dia benci, dia tak suka bertemu dengan Allah. Pasal apa? Kerana dia tahu dia akan diazab. Dia tahu dia akan dilaknat oleh Allah. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala tidak akan tengok dia, tidak akan bercakap. Na'udzubillah min zalik. Ya. Wa kariha Allah liqa, maka Allah pun tak suka jumpa dia. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita suka jumpa orang yang pakai wangi-wangian, pakai cantik. Suka tak kita orang mari busuk dengan bau najis pada tubuh dia? Kita tak suka. Ya. Dia mari jumpa kita, kita sangat tak suka jumpa orang macam ni. Ya, apatah lagi orang durhaka pada Allah, orang syirik pada Allah, tak pernah sembah Allah, hidup dengan rezeki Allah, berjalan pijak bumi Allah, hirup udara Allah setiap malam 24 jam, bergerak darah dan tubuh dia dengan rahmat Allah Ta'ala, benang di bawah langit Allah, pijak bumi Allah, tiba-tiba sekali pun tak pernah sembah Allah. Sekali pun tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makhluk apa ni? Makhluk apa jenis macam ni? Ya, makan rezeki Allah, hirup udara Allah, pijak bumi Allah, benang bawah langit Allah Ta'ala, tiba-tiba patah beriman pun tak nak beriman dengan Allah Ta'ala. Bahkan syirik pada Allah. Sembah pokok, sembah gunung, sembah batu-batu, sembah berhala, sembah benda-benda fenomena yang ini bukan Tuhan. Ya, ini bukan Tuhan. Takkan kita boleh fikir apakah dia makhluk, dia dicipta. Dia buah tangan, buah kaki, buah mata, tiba-tiba sembah sebagai Tuhan. Ya, sembah sebagai Tuhan yang dewa-dewakan. Ini bukan Tuhan.
Ya. Tuhan tak boleh digambarkan. Maka orang macam ni ya, layak dah diazab. Ya, memang layak diazab. Pasal apa? Sebab satu saat pun tak beriman dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi oleh kerana itu, maka orang macam ni bila dikhabarkan bahawa dia akan diazab, tentu dia tak akan seronok. Kalau boleh tak nak pergi, kalau boleh, ya, maka Allah Ta'ala pun tak nak jumpa dengan dia. Kata Nabi itu maksud sebenarnya. Maka oleh kerana itu, sebagai orang beriman, marilah sama-sama kita pelihara hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita ada dosa, ya, semua manusia ada salah silap, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Ada kelemahan kita masing-masing, ya, tanggungjawab amanah yang diberi pada kita, kita usaha semampu mungkin untuk laksanakan amanah tersebut. Di luar ada kemampuan kita, kita mohon keampunan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beban seseorang melainkan apa yang kita mampu. Maka mudah-mudahan, ya, apa yang kita bincang pada hari ini, ya, dapat sedikit sebanyak manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan sekalian. Ya, wallahu alam, hingga berjumpa semula dalam masa akan datang. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.